Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa bersama-sama menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salah satu daripada kewajiban kita, iaitu menunaikan solat maghrib secara berjamaah. Insya-Allah selepas itu disusuli pula dengan mendengarkan kuliah daripada asatizah yang dijemput oleh AJK Surau. Alhamdulillah, jadi saya sebenarnya pada hari ini, malam ini adalah sebagai pengganti pengkuliah ganti. Ibaratnya kalau kita ada sesuatu yang rosak, yang tidak berfungsi, tentu kita akan mencari menggantikan dengan barangan yang lebih baik dari sudut kualitinya, dari sudut kuantitinya mungkin. Tapi saya bukan barang. Jadi karena saya bukan barang, jadi boleh jadi saya sebagai pengganti ini jauh lebih teruk daripada ustaz ataupun pengkuliah yang sepatutnya memberikan syarahan kepada tuan-tuan pada malam hari ini. Oleh sebab itu saya minta keuzuran, saya minta maaf sebelumnya sekiranya ketika saya menyampaikan kuliah pada malam hari ini ada beberapa maklumat yang keliru, tersalah, mohon ditegur. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan meneruskan kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad karangan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kalau di surau ini kita sudah pun berada pada bab yang ke-10. Bab yang ke-10, hadis yang ke-21. InsyaAllah saya akan membacakan hadisnya tersebut. Tadi saya minta maaf, saya bawa laptop sebab kitab itu tertinggal di kuis. Sebab saya pun dimaklumkan petang tadi untuk kalau ada kelapangan masa untuk menjadi ganti. Jadi tak sempat nak ke kuis ambil kitabnya itu. Kebetulan ada di laptopnya lah, dia punya PDF dia. Jadi itulah saya bawa laptop ni. Baik tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ke-10. Bab yang ke-10, hadis yang ke-21. Bab ini berkaitan tentang seseorang yang mendapati ibu bapanya yang sudah senja ataupun yang sudah tua, tapi dia tidak masuk syurga. Sesiapa yang mendapati ibu bapanya yang sudah tua, yang sudah senja, tetapi dia tidak masuk syurga. An Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda, ragima anfuhu, sungguh celaka. Ragima anfuhu, sungguh celaka. Ragima anfuhu, sungguh celaka. Ragima anfu ni kalau kita terjemah dia dalam bahasa secara literal, secara bahasa, ragima itu maknanya kotor. Kotor. Anfun itu hidung, maknanya hidungnya kotor. Dahulu kalau orang Arab hidungnya kotor, maknanya dia itu adalah orang yang tidak beruntung. Orang yang tidak beruntung, tidak bertuah. Qalu, sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, man, siapa ni? Siapa? Man, siapa yang celaka itu? Siapakah yang tidak bertuah itu? Man adraka walidayhi indal kibar. Rasulullah SAW pun menjawab, man adraka walidayhi, sesiapa yang mendapati kedua ibu
bapanya indal kibar, pada masa ataupun pada ketika kedua-duanya itu sudah kibar, sudah tua, au ahadahuma, ataupun salah satu daripada ibu bapanya itu, fadakhalan nar, maka dia masuk neraka. Hadisnya sahih. Jadi ini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan kita cuba bahaskan pada malam hari ini, sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ini. Jadi pada bab ke-10 ini Imam Al-Bukhari merekodkan satu buah hadis sahaja. Itulah tadi hadis yang saya bacakan. Baik, saya kembali lagi pada perkataan raghima anfuhu. Raghima anfuhu. Raghima anfuhu ini dari sudut pandang bahasa Arab, raghima itu maknanya kotoran yang bercampur dengan debu, bercampur dengan pasir. Debu yang bercampur dengan pasir. Ini adalah merupakan satu kinayah, satu kiasan yang bermakna negatif. Kalau dahulu orang-orang yang kotor hidungnya, maka dia dianggap orang yang tidak bertuah. Sama kalau kita kata mencoreng arang di muka, letakkan kotoran di wajah, maka dia itu orang yang sungguh malang. Dalam peribahasa Melayu lah, kata kita ada mendengar bagaikan tikus yang mati di lombong padi. Macam mana dia boleh mati sedangkan lombong padi itu adalah merupakan gudang tempat dia makan, segala-gala makanan yang dia nak makan itu ada di situ, tapi dia mati di situ. Inilah kiasan ataupun gambaran bagi si anak yang mana dia ada ibu bapa, dia ada lombong padi itu. Sepatutnya dia boleh memanfaatkan ibu bapanya itu, memanfaatkan lombong padinya itu untuk mendapatkan syurga Allah, tapi dia mati. Macam tikus tu mati di lombong padi itu, tetapi dia masuk neraka. Jadi kita tidak mahu seperti peribahasa yang disebutkan tadi. Kalau tuan-tuan perasan, raghima anfuhu, raghima anfuhu, raghima anfuhu, Nabi ulang 3 kali, tuan-tuan. Nabi mengulang perkataan raghima anfuhu, kotor hidungnya, kotor hidungnya, kotor hidungnya. Bila sesuatu itu diulang-ulang, itu menunjukkan bahawa perkara itu adalah sangat penting dan memberikan satu penekanan. Dan orang yang mendengar mesej tersebut, sesiapa sahaja yang mendengar perkataan tersebut, perlulah mengambil berat terhadap lafaz perkataan yang diulang tadi. Jangankan 3 kali, sekali 2 pun, kalau ibu bapa kita cakap, sesiapa pun yang cakap, atasan kita, bos kita, sekali dia cakap, 2 kali cakap, tentu kita patut. Lagilah kalau diulang sampai 3 kali. Kalau orang rumah kita suruh kita beli barang kat Tesco ke, kat mana ke, Lotus ke, dia tulis barang itu, dia tulis pula dengan huruf besar semua, kemudian dia garis bawah lagi, dia boldkan lagi. Wah, itu kalau kita tak nampak lagi barang yang dia nak dibeli itu, memang naya, siap lah. Sebab penting, maknanya penting. Garam, kata dia, garam. Kita bawa gula ke, nama dia. Bawa madu kat dia, wah, lagi madu, lagi marah. Kenapa dalam hadis ini disebutkan berkaitan tentang al-kibar? Dikatakan tadi indal kibar, siapa yang mendapati, man adraka walidayhi, siapa yang mendapati ibu bapanya indal kibar, ketika kibar, sudah besar. Biasa kita dengar kabir kan, kabir. Kalau kita kata Allahu Akbar, maha besar. Kibar ini maknanya dia sudah tua. Kadang-kadang juga kita menggunakan istilah syekh, syuyukh, syekhah, itu bermakna tua juga. Jadi kalau ada orang yang berkata kepada kita, ya syekh, wahai syekh, itu kadang-kadang ada 2 maksud tau. Itu kadang-kadang ada dua maksud. Satu, bermakna syekh ni kita dah tua. Ya syekh, wahai orang tua, ya syekh, wahai orang tua, itu maksud dia, wahai orang tua.
Ataupun makna yang kedua, ya syekh, ya kita syekh yang alim, alim dengan ilmu agama. Gitu. Ataupun kita kata di sini kibar ini adalah sudah warga emas, sudah memasuki masa yang sedia, panggil al-kibar. Okey. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sesiapa sahaja yang hidup di dunia ini, dia paling tempoh usianya yang normal itu adalah 40 tahun sahaja. 40 tahun saja. 4 series. Sebagaimana jadi tadi itu saya cuba mengulang kajilah. Saya jumpai satu surah ni dalam surah Ghafir ayat yang ke-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi khalaqakum min turab." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu daripada turab, daripada tanah. Summa min nutfah, juga daripada setetes, air mani. Summa min alaqah, kemudian dia menjadikan kamu menjadi alaqah ataupun segumpal darah yang menggantung dalam rahim ibu, alaqah. Summa yukhrijukum tifla, kemudian kamu dikeluarkan menjadi tifl, menjadi bayi, menjadi kanak-kanak. Summa litablughu ashuddakum, kemudian nanti kamu akan disampaikan kepada asyuddakum, kepada masa tuamu, masa senja. Summa litakunu syuyukha, kemudian kamu akan menjadi syuyukh. Itulah tadi syuyukha, menjadi orang yang dah tua. Wa minkum may yatawaffa min qabl, dan ada juga beberapa di antara kita itu akan diwafatkan sebelum kita tua. Jadi pada ayat tadi itu mengatakan bahawa ada orang yang akan disampaikan ajalnya, umurnya itu sampai dia tua. Dan ada juga may yutawaffa min qabl, ada juga yang diwafatkan sebelum masanya, sebelum masa tuanya maksud saya. Maknanya syarat mati ini bukan tua. Itu kita kena faham. Syarat mati bukan tua. Walitablugu ajalan musamma, maka dia akan sampai kepada ajal yang sudah pun ditentukan. Wala'allakum ta'qilun, semoga kamu itu berakal, berfikir. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, dia mengatakan bahawa umat Islam ini fasa akhirnya hanya 40 tahun sahaja. 40 tahun sahaja. Kalau kita, sesiapa yang hadir di majlis ini, ada yang sudah melepasi nombor 40 tu, maknanya kita sudah pun mendapatkan bonus daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahawa julat umur Bani Adam ini adalah antara 60 hingga 70 tahun. Ini lebih banyak lagi. Jadi julat umur Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad SAW ini adalah antara 60 ke 70 tahun. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, a'maru ummati, umur umatku, kata baginda Rasulullah sallam, ma baina, antara sittin ila sab'in, 60 ke 70. Wa aqallahum may yajuzu dzalik, dan sangat sedikit orang yang dapat melepasi tempoh itu, 60 ke 70 tahun. Maknanya sangat sedikit orang yang boleh cecah 71 tahun. Kalau ada lagi di majlis kita ini yang sudah pun mendapati usianya 70 tahun ke atas, maka itu pun satu bonus daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan daripada kami ini umurnya 60 ke 70 tahun sahaja. Tapi jangan beranggapan bahawa kalau tuan-tuan umur 71, 80,
90% bukan umat Muhammad, kan, yang beragama sedemikian. Tetap juga umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi anda sudah pun diberikan kelebihan dari sudut umur. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena ingat, di dunia ini kita boleh tua. Di dunia ini kita boleh senja. Kita boleh digelari sebagai warga emas, sebagai orang yang sudah tua. Tetapi pada hari akhirat nanti kita akan dikembalikan seperti muda remaja. Muda remaja. Dalilnya adalah surah Yasin, surah yang sedang kita baca setiap malam Jumaat. Ayat yang ke-68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq." Dan siapa yang telah kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalq, kami akan kembalikan dia seperti ciptaan dia sedia kala. Maksudnya di sini dia akan berumur muda semula. Afala ta'qilun, afala ya'qilun. Tidakkah dia berakal ataupun mengingat? Jadi tuan-tuan, ini adalah dalil yang paling sahih daripada Allah Subhanahu wa taala yang membuktikan bahawa kita di dunia ini boleh tua, tetapi pada hari akhirat nanti kita semuanya akan muda belia belaka. Oleh sebab itu, bila kita sudah tahu hakikat usia ini, sudah kita tahu hakikat panjangnya umur ini, maka yang paling terbaik daripada hamba Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang panjang umurnya dan paling bagus amalannya. Jadi kalau kita sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang sudah bonus tadi itu, maka sebaik-baiknya itu adalah kita menggunakan umur usia yang kita miliki itu dengan melaksanakan amal ibadah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada an Abdullah bin Busr, daripada Abdullah bin Busr, anna Arabiyan qala, ada seorang Arab Badui, orang Arab kampung, daripada kampung. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, man khairun nas?" Siapakah manusia yang paling baik? Siapakah orang yang paling best? Qala, Rasulullah SAW bersabda, "Man tala umuruhu," sesiapa yang panjang umurnya, wa hasuna amal, dan paling bagus amal ibadahnya. Saya mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan, semuanya masih lagi khusyuk, masih lagi kuat beribadah, menaikkan solat maghrib berjemaah, mendengarkan kuliah. Ini bermakna kita memanfaatkan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal kebaikan. Dan inilah khairun nas, yang paling manusia yang paling baik. Siapa yang panjang umurnya dan juga paling bagus amal ibadahnya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita sudah ada umur yang diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka sebaiknya kita ini menggunakannya itu untuk memperbanyakkan amal ibadah. Ada satu kisah daripada Fudail bin Iyad, seorang tabi'in. Ini salah seorang tabi'in yang paling masyhur, paling popular. Nama dia Fudail bin Iyad. Pada suatu hari dia bertemu dengan seorang yang sudah tua. Kemudian Fudail pun bertanya kepadanya, "Wahai tuan, anda umur berapa?" "Tuan umur berapa?" Maka dijawab oleh orang tua tadi itu, "Umur saya 60 tahun." Umur saya 60 tahun. Maka mendengar jawapan 60 tahun itu, Fudail bin Iyad pun berkata,
Anda sudah 60 tahun berjalan menapaki dunia ini untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dan sudah hampir sangat dekat masanya Tuan akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawapan itu, orang tua tadi itu pun berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu milik Allah dan semuanya akan kembali berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad pun menjawab, Tuan tahu tak makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu? Tuan tahu makna inna lillah? Waktu itu kata, saya tak tahu. Boleh Tuan jelaskan pada saya? Maka Fudail bin Iyad pun berkata, ketahuilah bahawa makna inna lillah itu sesungguhnya diri kita semua ini, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan segala apa yang kita miliki ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu hakikatnya bahawa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasti akan berdiri di hadapannya. Bila kita sudah berdiri di hadapannya, kita akan menjawab soalan yang akan ditalakan kepada kita. Kalau kita sudah yakin dengan sebegitu, kata Fudail bin Iyad, maka sediakanlah jawabanmu. Kata orang tua tadi, saya nak jawab apa? Apakah persiapan saya? Apakah solusinya? Maka Fudail bin Iyad pun memberikan nasihat, manfaatkanlah sakibagi umurmu, manfaatkanlah sakibagi umur Tuan dengan melakukan amal kebaikan. Maka kalau Tuan ada dosa pada dahulu, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang akan datang. Tapi kalau Tuan masih ada lagi sakibagi umur ini tidak dimanfaatkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dimanfaatkan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, confirm dosa yang dahulu dan yang akan datang akan Tuan bertanggungjawabkan. Boleh rujuk dalam kitab Hilyatul Auliya. Ini tuan-tuan. Daripada kisah ini kita mendapat satu hikmah, bahawa dengan umur yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, hendaklah kita gunakan untuk memperbanyakkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi, sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna ahadukumul maut. Jangan sekali-kali ada di antara kamu yang meminta untuk meninggal. Kadang-kadang kan kalau kita sakit kan, kalau kita dah sakit tenat, kita rasa macam dah tak boleh tahan. Kadang kita sendiri tak sedar, kita tercakap benda tu, matikanlah aku, mati lebih baiklah daripada sakit begini. Kadang kita cakap macam. Jadi elakkan daripada perkataan-perkataan sedemikian. La yatamanna ahadukumul maut. Jangan sekali-kali minta mati. Jangan sekali-kali minta mati. Wala yad'u bihi, dan jangan kamu doa supaya kamu ini dicepatkan mati. Min qabl, selagi mana belum masanya. Min qabli ayyatiyah, sebelum masanya itu datang, ajal datang. Innahu, kerana sesungguhnya, idza mata ahadukum, jika ada salah seorang di antara kamu yang meninggal dunia, inqata'a amal, maka pahalanya akan terputus. Wa innahu la yazidul mu'min umuruhu illa khaira, dan sesungguhnya sebagai orang yang beriman hendaklah bertambah umurnya itu dengan kebaikan. Hadisnya sahih. Jadi ini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini telah mendidik kita supaya
dengan sakibaki umur yang kita miliki ini, kita hendaklah menghiasi diri kita, menghiasi hidup kita ini dengan khairah, dengan kebaikan. Kebaikan ini banyak bentuk dia, sangat banyak bentuknya. Masuk daripada surau tadi ini, saya sudah dihadang oleh satu tabung surau. Saya sudah menghadapi satu tabung surau. Jadi ini peluang untuk meraih kebaikan, menderma. Antara contohnya yang paling mudah, RM1 kita tidak perlu terlalu banyak, kalau banyak pun tak apa. Maknanya seikhlas yang kita mampu. Itu adalah salah satu bentuk kebaikan. Mendengar dengan khusyuk apa yang disampaikan oleh pengkuliah, itu pun satu kebaikan. Kerana kita tidak mungkin apa yang disampaikan oleh pengkuliah itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kita, menjadi bekalan kita untuk di dunia ini, apatah lagi di hari akhirat. Itu pun satu kebaikan. Jadi banyak bentuk kebaikan. Kenapa juga hadis yang saya bacakan tadi pada kitab Adabul Mufrad membincangkan berkaitan tentang ibu bapa yang sudah tua. Yang sudah tua. Adakah kita ini harus berbakti kepada ibu bapa ketika dia sudah tua sahaja? Adakah hadis ini nak beritahu kepada kita mesti berbakti kepada ibu bapa apabila ibu bapa kita sudah tua? Tentu jawapannya tidak. Tetapi dalam hadis ini ditekankan bahawa kita mesti mendapatkan keuntungan apabila kita mendapati ibu bapa kita pada masa yang senja, yang sudah tua, kerana kebiasaannya, lumrah manusia, kalau dia sudah tua, mereka itu sangat memerlukan bantuan, khususnya daripada anak-anak mereka. Kalau ibu bapa ini sihat-sihat, masih muda, masih seperti tuan-tuan sekarang ini, takkan minta bantuan pada anak untuk cebokkan, untuk mandikan, angkatkan, naikkan ke kursi roda, takkan minta, sebab tuan-tuan masih sihat lagi. Tapi kerana kita sudah senja, sudah tua, sudah tak larat, tak mampu, sebab itulah kita betul-betul sangat-sangat memerlukan bantuan anak. Oleh sebab itulah hadis ini menekankan perkara itu. Siapa yang mendapati ibu bapanya dalam keadaan yang demikian, yang kibar, yang sangat-sangat memerlukan bantuan, tapi dia tidak masuk syurga, itu sungguh celaka. Sungguh celaka. Jadi jangan difahami bahawa kita ini mesti berbuat baik kepada ibu bapa, berbakti kepada ibu bapa ketika mereka ini tua sahaja. Tidak. Tidak. Okay. Jadi bila kita sudah sampai juga pada usia yang senja ini, yang sudah tua ini, maka hendaklah kita ini jangan tamakkan harta benda. Ini nasihat daripada Rasulullah SAW. Sesiapa yang sudah diberikan bonus umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia jangan fokus hidupnya itu adalah dunia sahaja. Jangan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu telah bersabda, yahramu ibnu Adam wa tashibbu minhu ithnatan. Ibnu Adam ini, anak manusia ini yahrum, mereka akan menjadi tua. Anak manusia ini akan menjadi tua. Wa tashibbu minhu ithnatan. Tapi ada dua perkara yang sentiasa muda daripada dirinya. Dia dah tua, tuannya sudah tua, tapi ada dua perkara yang ada pada diri tuannya itu yang sentiasa muda. Apa dia? Al-hirfu 'alal mal, tamakkan harta benda, wal hirfu 'alal umur, dan tamakkan berangan-angan untuk panjang umur. Ini dua benda. Mati tua itu confirm. Ada sesebahagian daripada kita ini akan dipanjangkan umur dia. Tapi bila kita dah tua, sampai pada keadaan itu, ada pula dua keadaan yang mana kita ini sentiasa menggebu-gebu. Kemahuan kita itu sangat-sangat kuat kepada dua perkara itu, sentiasa muda kita rasa. Harta dan juga nak panjang umur. Harta dan nak panjang umur. Dua benda itu.
Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bila kita berada di masa senja ini juga, kita sudah berada pada bulan umur 60 ke 70 tahun atau mungkin 70 tahun ke atas, maka hendaklah kita mengurangkan dosa maksiat. Kerana orang tua yang berbuat maksiat ini sangat-sangat teruk, sangat-sangat berat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Sangat berbahaya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, salasatun, ada 3, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan bercakap dengan dia pada hari kiamat. Ada 3 individu, ada 3 golongan, ada tiga lah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bercakap dengan dia pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikan dia. Maksudnya Allah tidak akan mengampunkan dosanya. Qala Abu Muawiyah berkata, Abu Muawiyah ini adalah riwayat hadis ini. Dia menambahkan, wala yanzuru ilaihim, dan Allah Subhanahu wa taala takkan pandang dia. Allah takkan tengok dia. Ada 3 golongan, ada 3 pihak, ada 3 individu yang Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti tidak akan bercakap dengan dia, tidak mensucikan dosanya. La yanzuru ilaihi, juga tidak melihatnya. Walahum adzabun alim, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bagi dia adzabun alim, azab yang sangat berat. Ada 4 tu. Ada 4. Tidak bercakap dengan kita, tidak diampunkan dosa kita, tidak ditoleh, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat pula azab yang sangat-sangat berat. Siapakah 3 golongan itu? Siapakah ketiga golongan itu? Syaikhun, tuan-tuan masih ingat lagi? Syaikhun tadi, mana syekh tadi? Masih ingat lagi? Masih ingat kan? Syaikhun, awal tadi saya sebut Syaikhun maknanya orang tua. Syaikhun zani, orang tua yang berbuat jahat lah. Syaikhun zani ini maknanya berzina. Wa malik kadzab, pemimpin yang berdusta. Malik ini raja, kadzab yang pembohong. Wa ailun mustakbirun, dan orang miskin yang sombong. 3. Kalau orang kaya sombong tak apa, logik jugalah. Kalau orang kaya itu sombong, itu logik. Jadi ail, dia tak ada apa-apa kedana, sombong pula. Jadi ada 3 ni lah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bercakap dengan dia, tidak mensucikan dosa dia, tidak akan memandang kepada dia, akan ditimpakan padanya azab yang pedih. Orang tua yang berbuat jahat ataupun yang berzina, pemimpin ataupun raja yang pembohong, dan orang miskin yang sombong. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa bestnya? Apakah bestnya ini? Apakah keunggulannya, keistimewaannya ini orang yang dah menjadi warga emas ataupun yang sudah tua? Jadi di dalam agama kita ini, bagi orang-orang yang dah tua, mereka ini apa? Mereka ini ada beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh mereka. Cuba kita tengok, apakah kita ada 2 keistimewaan ini? Ada keistimewaan yang saya sebutkan sebentar nanti ni. Kalau ada, mana kita orang tua tu? Ada beberapa keistimewaan, yang dikhaskan kepada orang tua. Jadi kita cuba tengok keadaan kita. Kalau terkena pada kita, maknanya kita sudah tua lah. Yang pertama, orang tua ini mesti dihormati. Mesti dihormati. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, nomor hadis 271. Man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana wa laysa minna. Siapa yang tidak menyayangi orang kecil daripada kalangan kami
dan tidak mengetahui hak orang-orang tua kami dari kalangan kami, maka dia bukan golongan kami. Itu. Kalau kita nak tahu kita ini adalah umat Rasulullah SAW, golongan Rasulullah SAW, umat Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah kita mesti akan menyayangi yang kecil dan menghormati yang dah tua. Itu. Jadi kalau tuan-tuan mendapatkan penghormatan dari sesiapa sahaja, daripada anak, daripada isteri, daripada kawan-kawan sahabat, maka kita ini sudah pun tua lah. Yang kedua, kerana kita dah tua, maka solat itu semestinya tidak boleh dipanjangkan. Solat, durasi solat itu tidak boleh dipanjangkan. Jangan pula tok imam dia buat murajaah hafazan dia. Pada masa itulah dia nak baca surah apa? Surah Ali Imran mungkin. Atau juzuk tu dia nak habiskan. Ataupun surah Al-Baqarah 286 ayat. Oh jangan. Kerana di belakang kita itu yang menjadi makmum ada orang-orang yang sudah tua, orang yang sakit dan sebagainya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza shalla ahadukum," jika salah seorang di antara kamu itu solat linnas, untuk manusia, maksudnya dia menjadi imam untuk orang ramai, falyukhaffif, maka hendaklah dia yukhaffif, hendaklah dia ringankan, dia ringkaskan solatnya. Maksudnya bacalah ayat yang pendek-pendek, yang tidak memberatkan. Saya suka tadi imam tadi tu. Dia tahu keadaan kita ni, dia solat maghrib kan, solat maghrib tak panjang masa dia. Jadi dia membaca surah-surah yang pendek. Itu maknanya dia alim tu, dia faqih. Dia tahu, tak imam ni tahu bahawa kalau solat maghrib ni tempohnya dah sedikit. Lepas tu kat belakang ni ada juga yang sakit lutut, yang nyeri-nyeri sendi. Jadi ringkaskanlah, ringkaskan. Kita tengok sekejap lagi baca ni panjang ke tak? Kalau panjang, itu untuk solat sendiri boleh lah. Kalau nak solat sendiri, bantailah. Nak bawa panjang pun kita nak baca. Wa idza shalla ahadukum li nafsi, ini Rasulullah SAW sabda ni. Tapi kalau dia nak solat untuk dirinya sendiri, maknanya dia solat sendiri, fal yutawil masya, hendaklah dia tawilkan, dia panjangkan masya, setakat mana dia nak. Setakat mana, panjang mana pun silakan. Silakan. Jadi itu tuan-tuan, cukup dua benda itu sahaja. Menunjukkan bahawa kita ni, bukan kita lah, saya masih muda lagi. Maknanya ada yang sudah tua tu, dia mendapatkan keistimewaan daripada agama kita, dihormati, dan disebabkan kita juga, maka solat itu boleh dipendekkan sedikit bacaan. Okey, oleh sebab itu tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali pada hadis yang kita bincangkan pada hari ini, pada malam hari ini, bahawa sungguh tidak bertuah jika sekiranya ada seorang anak yang mendapati ibu bapanya itu yang sudah senja, yang sudah tua, tetapi dia masuk neraka. Justru dia tidak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat-sangat malang. Sangat-sangat malang. Jangankan anak tuan-tuan, jangankan anak kandung sendiri, kalau kita ada anak tiri sekalipun, atau kalau kita ada anak sesusuan sekalipun, ataukah anak anak selain pada anak kandung kita lah, tentunya mereka ini cenderung untuk menumpang kasih, cenderung menumpang kasih kepada ibu bapa. Apatah lagi dengan anak kandung sendiri yang dilahirkan daripada rahim ibu sendiri, dibesarkan, dibelanja, disara oleh ayah sendiri. Sepatutnya si anak ini dia perlu faham perkara itu, perlu faham hakikat itu, kerana boleh jadi suatu hari nanti dia juga akan berada pada keadaan tersebut. Kalau orang bukan anak kita sendiri pun, kalau bukan anak kita sendiri pun, mereka sangat sayang dengan kita. Apatah lagi dengan
Sepatutnya anak kandung ini mesti lagi sayang kepada ibu bapanya. Dan percayalah tuan-tuan, percayalah, sejahat-jahat manapun singa, singa ni karnivora, pemangsa daging, pemakan daging. Tak ada siapa kita pernah mendengar singa makan singa. Walau lapar macam mana pun singa itu, dia akan makan singa itu. Tak ada, kita tak jumpa ya. Dia cuma cari juga makanan yang lain, tidak makan anak dia sendiri. Nah, kita ni manusia, makhluk yang lebih mulia lagi daripada haiwan itu. Kita dianugerahkan Allah SWT akan. Tapi, atau ada tapi. Berapa banyak kita baca di dada-dada akhbar, ayah memakan anak sendiri, memangsa anak sendiri. Sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku. Tidak sepatutnya berlaku. Jadi sungguh-sungguhlah si anak ini sangat-sangat leka apabila dia mendapati ibu bapanya yang sudah tua, justru dia masuk ke dalam api neraka. Daripada Sahal bin Mu'az, daripada ayahnya radhiyallahu an, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, "Man barra walidayhi tubalahu zadallahu fi umuri." Ini resepi awet muda. Biasa kan kita tengok kalau kawan-kawan kita post dekat Facebook, oh nampak muda lah bang, apa resepi? Bagi share petua nak jadi awet muda ni, ataupun nak banyak umur. Ni Rasulullah SAW telah berkongsi kepada kita satu resepi untuk kita supaya kita ini boleh dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Man barra walidayhi, sesiapa yang berbakti kepada kedua ibu bapanya, satu, tubalahu, sungguh sangat-sangat beruntunglah dia. Sungguh sangat bertuahlah dia. Wa zadallahu fi umri, dan Allah Subhanahu wa taala akan panjangkan umurnya. Hadisnya ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad nomor 22. Ingat tuan-tuan, kita tadi baca hadis nomor 21, betul? Yang saya bacakan yang terakhir tadi itu Adab Al-Mufrad nomor 22. InsyaAllah pada hari Selasa, tak silap saya, Selasa minggu yang pertama pada bulan Februari, saya akan bahaskan hadis yang ke-22 ini. Mungkin setakat itu sahaja perkongsian daripada saya. Mohon maaf atas segala dan silap. Yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang silap daripada saya sendiri. Selamat menambahkan amalan ibadah pada bulan Rajab ini. Tak silap saya sudah 1 Rajab ya? Sudah 1 Rajab. Sudah 1 Rajab. Rasulullah SAW kalau masuk bulan Rajab itu sentiasa berdoa, "Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Syaban, serta sampaikanlah kami ke bulan Ramadan." Ada banyak manfaat ini, ada banyak peristiwa-peristiwa penting pada bulan Rajab ini. Ibunda Rasulullah SAW, Siti Aminah, mengandungkan Rasulullah SAW itu pada bulan Rajab. Awal mula mengandungkan janin Rasulullah SAW, makhluk yang paling mulia di atas muka bumi ini, adalah pada bulan Rajab. Imam Asy-Syafi'i yang kita bertaklid pada mazhab dia, Imam Syafi'i rahimahullah ini, dia meninggal pada bulan Rajab, pada 204 Hijrah, pada bulan Rajab. Begitu juga dengan Raja Najasyi, Raja Habsyah, yang mana ketika itu sahabat berhijrah ke Habasyah, dulu dia beragama Kristian, dia meninggal pada bulan Rajab juga dan memeluk Islam ketika itu. Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Palestin pada bulan Rajab. Perang Tabuk berlaku pada bulan Rajab juga. Jadi sangat-sangat banyak. Rasulullah SAW Isra Mi'raj 27 Rajab. Jadi sangat-sangat banyak peristiwa-peristiwa penting yang berlaku pada bulan Rajab ini. Walaupun di sana tidak ada hadis sahih yang menyebutkan tentang amalan-amalan yang perlu dibuat ketika pada bulan Rajab ini, tetapi ada beberapa hadis yang dhaif dan boleh kita amalkan. Salah satunya itu adalah berpuasa. Rajin-rajin berpuasa pada bulan. Sebab bulan Rajab ini adalah salah satu daripada 4 bulan yang diharamkan. Syahrul Hurum nama dia. 4 bulan yang diharamkan. Zulkaidah, Zulhijjah, Rajab,
Apa lagi satu? Muharram. Terima kasih. Muharram, Rajab 4. Maksudnya kalau 4 bulan haram ini tidak boleh perang, ya. Dan kita pun disunahkan apa ni untuk berpuasa. Jadi banyakkanlah berpuasa. Ya. Okey, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.